Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama-sama bersiaran secara langsung, sama ada di aplikasi Zoom ataupun yang menonton, yang melihat di page Akademi Tadabbur Malaysia. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, kita mohon rahmat dari Allah, kita mohon Allah Ta'ala melapangkan dada kita, Allah mempermudahkan pengisian kita pada malam ini, kerana kita sudah pun kerana kita akan lebih lagi memberikan tumpuan kerana kita berada pada penghujung Ramadan, kita berada pada penghujung juzuk. Jadi alhamdulillah kita pada malam ini akan memasuki juzuk yang ke-20. Bermakna kalau kita kira malam ini merupakan pertemuan kita yang ke-20. Kalau kita campur dengan sesi pengenalan, kita dah bertemu selama 21 kali. Semoga pertemuan kita pada malam ini, pada malam-malam sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala dicatat di dalam buku amal kita sebagai salah satu amal-amal soleh, dan semoga pertemuan kita, pengisian kita setiap malam ini kita termasuk di kalangan manusia yang menghidupkan bulan Ramadan, qiyamul Ramadan. Jadi kelebihan kita menghidupkan bulan Ramadan, malam Ramadan, qiyamul Ramadan, Allah menjanjikan kepada kita melalui hadis Nabi SAW, Allah menjanjikan kepada kita untuk diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Tetapi ada syarat dia. Syaratnya mesti ada imanan dan mesti ada ihtisaban. Iman bermakna kita meyakini bahawa mengisi malam Ramadan dengan ibadat, ia dituntut dalam agama, ia satu perkara ibadah. Dan yang kedua, kita mengharapkan ganjaran pahala dari Allah semata-mata. Kita tidak mahu kepada mendapat nama, kita tidak mahu kita dipuji oleh manusia, kita tak mahu kita menjadi popular. Kerana itu bukan tujuan kita. Tapi tujuan kita adalah untuk mendapat ganjaran dari Allah, disebut ihtisaban. Oleh demikian, sering kita ingatkan, kita ikhlaskan niat kita semata-mata kita nak cari redha Allah, kita nak cari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga usaha kita ini melayakkan kita mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, malam ni kita masuk kepada juzuk yang ke-20. Nota telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di aplikasi Telegram. Mungkin di WhatsApp saya tak sempat nak buat edaran. Nanti insya-Allah saya akan membuat edaran kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya minta tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini untuk tuan-tuan dan puan-puan memperbanyakkan untuk mencatat ataupun tuan-tuan buat beberapa maklumat-maklumat tambahan, kerana dalam nota ini dia agak ringkas pada malam ini. Jadi ada maklumat-maklumat yang tidak sempat untuk dimasukkan dalam nota. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan sila bersedia dengan Quran terjemahan, ataupun tuan-tuan ada mushaf kena bersedia. Ya, sebab kita dah masuk malam ke-20. Jadi semangat Quran tu dah semakin membara. Okey. Jadi untuk belajar ilmu Allah ini dia ada adab-adabnya. Maka di antara adabnya
kita kena memberikan perhatian, kita kena rajin menulis. Ya, kerana menulis ini dia tak sama hanya dengan kita mendengar. Jadi tuan-tuan, kita terus ke juzuk 20, yang mana juzuk 20 ini terdiri daripada 3 surah. An-Namli, Al-Qasas dan surah Al-Ankabut. Surah An-Namli ini, sebahagian ayat dia telah kita ulas pada juzuk yang ke-19. Tapi ada lagi beberapa ayat, contohnya ayat 56 sampai 93 berada pada juzuk yang ke-20. Apabila kita bincang surah-surah yang berada dalam juzuk, ini bermakna apabila kita nak mencari apakah objektif surah ini, kita kena rujuk surah-surah yang telah pun kita nyatakan. Kalau macam Suratul Namli pada juzuk 20, kita akan gunakan objektif surah yang sama, tujuan surah yang sama pada juzuk yang ke-19. Dan malam ni insya-Allah kita akan habiskan keseluruhan ayat yang terkandung di dalam surah Al-Qasas, dan kita juga akan memasuki surah Al-Ankabut. Yang mana surah Al-Ankabut ini kita hanya menyentuh ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat 45. Maknanya ada lagi baki beberapa ayat sahaja kerana surah Al-Ankabut ayatnya ada 69 ayat. Jadi bakinya itu insya-Allah kita akan bicarakan pada juzuk yang ke-21. Baik, kita teruskan dengan Suratul Namli. Okey, surah An-Namli, objektif surah An-Namli, tuan-tuan dan puan-puan, sila rujuk pada juzuk yang ke-19 pada Suratul Namli, kita telah terangkan bahawasanya para ulama mereka mengatakan Suratul Namli ini adalah surah, tujuan dia adalah nak mengajak kita semua, menyeru kita semua untuk kita beriman kepada Allah. Surah Tun-Namli adalah tujuannya untuk menyeru kita, mengajak kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu ia dibuktikan dengan mengesakan Allah semata-mata. Maka pada juzuk yang ke-20 kita menggunakan tujuan surah Tun-Namli yang sama. Pada malam ini ada beberapa maklumat tambahan pada surah Tun-Namli, yang mana dalam surah Tun-Namli ini ada beberapa ciri yang membezakan surah An-Namli ini dengan surah yang lain, iaitu antaranya kita akan menjumpai ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ailahum ma'allah. Diulang sebanyak 5 kali. Yang 5 kali ini diulang, maknanya apa? Adakah sebarang Tuhan lain bersama-sama dengan Allah? Ini dalam bentuk persoalan. Tapi persoalan ini sebenarnya persoalan yang berbentuk memberi kencaman, memberi apa? Allah Taala membangkang bagi mana-mana yang mengambil Tuhan lain selain dari Allah. Jadi diulang 5 kali. Ailahum ma'allah, ailahum ma'allah, diulang sebanyak 5 kali. Yang mana ailahun ma'allah ini soalannya adalah, adakah sebarang Tuhan lain bersama-sama dengan Allah? Okay. Kita lihat contoh dia. 5 kali tu tuan-tuan boleh lihat pada ayat 60, 61, 62, 63 ada sekali dan 65 ada sekali. Ini dah masuk ayat ni, ailahum ma'allah diulang 5 kali ni, dia dah berada pada juzuk yang ke-20. Yang mana contoh ayat dia, kalau kita tengok ayat nombor 62. Kita jumpa di belakang sekali hujung tu Allah Ta'ala kata, ailahum ma'allahi qalilam ma tadhakkarun. Ilahum Allah ni adalah Allah membantah dengan Allah bertanya.
Adakah sebarang Tuhan lain yang dilayak mengambil sebagai Tuhan selain dari Allah? Bersama dengan Allah? Diulang sebanyak 5 kali. Bermakna, daripada pengulangan ayat ilahum ma'allah yang tidak terdapat, yang ada juga pada surah yang lain, tetapi keistimewaan ini ada juga pada pada surah An-Namli, dia memberi maksud kepada Allah Ta'ala nak kita semua mentauhidkan, mengesakan hanya Allah yang satu. Kemudian kita pergi kepada sinopsis ringkas surah An-Namli bagi juzuk yang ke-20. Untuk sinopsis ringkas surah Namli untuk baki-baki ayat, kita boleh pecahkan kepada 5 kumpulan ayat. Ada 5 kumpulan ayat, bermula ayat nombor 54 sehinggalah kepada ayat nombor 93. Kita pecahkan kumpulan-kumpulan ayat tu kepada 3 tajuk yang kita boleh jadikan sebagai ringkasan. Yang pertama, pada juzuk yang ke-20 ini, kita akan jumpa kisah Nabi Allah. Saya terbalik tu. Itu bukan laut tu. Itu sebenarnya Nabi Allah Lut. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan atas kesilapan. Ini tanda orang berpuasa. Okey. Kisah Nabi Allah Lut alaihi salam bersama dengan kaumnya. Ayat nombor 54 sampailah ayat nombor 58. Ini bermakna kisah Nabi Allah Lut dengan kaum dia adalah kisah nabi-nabi yang terakhir yang Allah sebut di dalam surah An-Namli. Kalau nak ingat balik semula, nabi-nabi apa yang Allah ada sebut dalam surah An-Namli, kena rujuk balik juzuk yang ke-19. Okey, saya tunjukkanlah, saya ulang sedikit sebanyak. Okey, kalau kita tengok pada juzuk ke-19, kita akan jumpa kisah Nabi apa? Kisah Nabi Musa, kita jumpa kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kisah Nabi Allah Saleh, dan tadi kita masuk juzuk 20, kisah siapa? Kisah Nabi Allah Lut. Okey. Kenapa? Apa hikmah dia Allah Ta'ala memaparkan kisah nabi-nabi ini, macam kisah Nabi Musa, Nabi Daud, Sulaiman pada juzuk 19, dan termasuk kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Lut. Okey. Sebenarnya cerita-cerita ini sebenarnya adalah sebagai example. Dia sebagai contoh, dia sebagai teladan kepada kita, sebab kita belajar surah itu tujuannya apa? An-Namli. Allah Ta'ala nak ajak kita, menyuruh kita supaya kita beriman dan kita bersyukur. Maka Allah Ta'ala bawakan contoh-contoh manusia yang beriman dan dia bersyukur. Dan Allah juga membawakan contoh-contoh manusia yang dia tak beriman, dia kufur, dia juga adalah juhud, dia adalah ingkar, dia kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka contoh-contoh itu ada pada kisah Nabi Musa, ada kisah-kisah Nabi Daud dan Sulaiman. Ini adalah contoh terbaik. Adalah contoh manusia yang bersyukur kepada Allah. Ada pada kisah Nabi Saleh, dan juga tadi kita sebut kisah apa? Kisah kisah Nabi Lut dan juga kaumnya. Dalam kisah kaum Nabi Lut ni, ada yang beriman, ada yang bersyukur, ada yang tak beriman, ada yang kufur. Dan saya telah sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan baca ataupun tuan-tuan sempat menyemak ayat-ayat yang kumpulan ayat yang telah saya sebutkan. Contohnya, kalau hari kita belajar juzuk 19 kan, saya dah bagi kumpulan ayat ini. Tuan-tuan cari tak keseluruhan maklumat ayat 15 sampai 44. Dekat tajuk besar dia kisah Nabi Allah Daud alaihi salam dengan kisah Nabi Sulaiman. Tapi kalau tuan-tuan tak sempat baca ataupun tuan-tuan tak sempat rujuk, tuan-tuan akan tertinggal ada satu lagi contoh. Contoh manusia yang mula-mula, ni contoh baik juga.
Contoh dia, manusia ni seorang ni, dia mula-mula dia mensyirikkan Allah. Dia pergi menyembah matahari. Dia tidak menyembah Allah. Tapi apabila dia jumpa dengan Nabi Allah Sulaiman, dia berubah. Dia menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Nabi Allah Sulaiman. Siapa dia watak itu? Watak itu adalah watak Ratu Sabak yang biasa disebut dengan namanya apa? Ratu Bilqis. Jadi tuan-tuan kena tengok pada ayat nombor 44. Sebab itu setiap kali tuan-tuan dapat nota, tuan-tuan dapat kumpulan ayat, kena baca, kena rujuk. Kerana kita tak sempat nak ulas satu persatu. Jadi kalau tuan-tuan rujuk pada ayat 44 tu, kita akan jumpa kisah bagaimana satu contoh manusia yang dia mula-mula dia tak beriman, tapi dia nampak kebenaran, dia jumpa Nabi Sulaiman, dia tahu Sulaiman ni bukan orang-orang yang biasa ni. Ini rasul ni. Maka dia berubah, dia mentauhidkan Allah, dia berubah. Jadi jangan abaikan tentang contoh Ratu Sabak yang duduknya pada juzuk 19, duduk pada kumpulan ayat 15 sampai 44. Okey, kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Okey, selepas selesai, Allah Ta'ala memaparkan contoh-contoh manusia yang beriman, dia bersyukur pada Allah setelah Allah memaparkan contoh-contoh umat-umat terdahulu yang mereka kafir, yang mereka itu mengkufuri nikmat Allah, maka ayat nombor 59 sampai ayat nombor 66, ayat ni dekat kumpulan ayat 59 sampai 66 ni, Allah Ta'ala, dia ayat 59 sampai 66 ni, dia ayat yang Allah Ta'ala memaparkan beberapa dalil-dalil ataupun ayat-ayat, tanda-tanda yang membuktikan bahawa Allah itu dia Tuhan yang maha berkuasa. Tak ada Tuhan lain. Dialah Tuhan sebenar-benarnya. Tengok pada kumpulan ayat 59 sampai 66. Okey, kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, tuan-tuan kena catat. Ni malam ni tuan-tuan kena catat beberapa maklumat yang saya sebenarnya dah kita masuk malam ke-20 kan. Jadi kita kena lebih rajin, kita kena lebih banyak usaha. Jadi dekat kumpulan ayat 59 sampai 66 ni, okey, tuan-tuan catat ada beberapa bentuk persoalan. Ada beberapa bentuk persoalan tu yang Allah ulang dia sebanyak 5 kali. Tuan-tuan boleh lihat nanti pada ayat nombor, catat. Nanti malam ni buka Quran, cari maklumat tu. Okey, ada 5 kali cara Allah Ta'ala nak membuktikan dia Tuhan yang satu. Dialah yang berkuasa. Tidak ada makhluk lain yang berkuasa. Maka cara dia dekat kumpulan ayat 59 sampai 66 ni, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala menggunakan soalan dia macam ni. Tuan-tuan catat ya. Okay, kalau tuan-tuan ada Quran depan mata, cepat-cepat. Ambil dia punya ayat dia. Dia punya ayat depan dia. Ayat depan dia macam ni. Saya tunjukkan. Okay, tolong kena laju sikit. Ni, ayat dia ni. Ni ayat depan ni. Tuan-tuan nampak tak ayat depan dia? Amman. Nampak? Amman. Amman ni, inilah soalan macam ni. Amman diulang oleh Allah sebanyak 5 kali. Pada kumpulan ayat duduknya pada 59 dengan 66. Amman tu apa? Amman tu, kalau kita lihat pada ayat bermula pada ayat nombor 60, Amman tu maksudnya apa? Amman tu maksudnya Allah Ta'ala tanya, Amman ni maksudnya siapakah yang telah, siapakah? Dia macam, siapakah? Siapakah? Dia macam tu. Soalannya, siapakah? Siapakah? Jadi, Amman. Siapakah? Jadi, 5 kali perkataan Amman tadi, tuan-tuan boleh temui. Okay, catat ya. Tuan-tuan boleh temui pada ayat nombor 60. Tuan-tuan boleh temui pada ayat nombor 61.
Tuan-tuan boleh temui pada ayat nombor 62. Tuan-tuan boleh temui pada ayat nombor 63 dan tuan-tuan boleh temui pada ayat nombor 64. Ini tuan-tuan jangan abaikan pengulangan perkataan amman. Amman ni dia adalah bentuk persoalan, tetapi persoalan itu untuk menetapkan bahawa tak ada siapa dah, Allah itu. Okey, kalau kita ambil satu contoh kita ambil satu contoh ayat nombor 62 tadi. Kita ambil contoh kat sinilah yang kita tunjuk tadi. Ni. Ayat 62 ni walaupun kita bahas ada perkataan ilahun ma'allah, tapi dekat depan ni. Nampak tak? Amman yujibul muttarra idza da'ah. Kalau kita tengok ayat dekat 62 perkataan amman dekat sini, dia soalan dia apa? Allah Ta'ala tanya, siapakah yang memperkenankan doa orang-orang yang berderita apabila dia berdoa kepada Allah dan yang menghapuskan keburukan? Ini Allah Ta'ala tanya. Allah tanya, siapa yang memperkenankan doa orang dalam kesusahan, yang memperkenankan doa orang dalam keburukan, yang dapat menghapuskan keburukan? Jawapannya pastilah Allah. Dia diulang perkataan amman tadi sebanyak 5 kali. Itu duduk pada kumpulan ayat 59 sampai 66. Sebab itu kita tulis tajuk kat sini, apabila ada persoalan-persoalan yang sebegitu, lepas tu pula diulang perkataan ilahum ma'allah, ilahum ma'allah, maka ayat-ayat itu sebenarnya adalah perintah untuk mensyukuri nikmat Allah dalam masa yang sama hanya kepada Allah sahaja. Hanya kepada Allah Ta'ala sahaja yang layak untuk diibadahi. Nak minta tolong pada Allah. Ada hajat, minta hajat pada Allah. Nak minta perlindungan kepada Allah. Nak minta kebaikan kepada Allah. Itu bahawa tajuk ibadat. Kemudian, pada kumpulan ayat 67 sampai 75, Allah menyebut tentang keingkaran orang kafir tentang hari kiamat. Dan tuan-tuan jumpa banyak pusing-pusing ayat ada juga selit hari kiamat. Sebab apa? Sebab surah ini adalah surah Makkiyah. Turun sebelum hijrah. Okay, kita lanjutkan lagi. Kemudian pada ayat yang berikutnya 76 sampai 81, Allah menyebut tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran itu sebagai bukti. Dan pada penutup, penghujung surah An-Namli ayat 82 sampai 93, dia dah masuk hujung-hujung, pergi nak kepada penutup. Allah Ta'ala menyebut tentang tanda-tanda macam mana kiamat tu dia akan datang dan bagaimana huru-haranya. Okey. Apa sebenarnya hikmah Allah menyebut tentang tanda-tanda ni? Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi chance. Allah Ta'ala nak bagi peluang. Ini cara Allah Ta'ala nak bagi peluang. Allah Ta'ala sebut tentang tanda-tanda. Kenapa Allah sebut tentang tanda-tanda? Maknanya Allah Ta'ala kata, sebelum tanda-tanda ni datang, cepat-cepatlah kau beriman, cepat-cepatlah korang bersyukur. Jadi kalau tuan-tuan rujuk 82 sampai 93 ni, tuan-tuan akan jumpa salah satu tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat semua sekali ada 10. Dalam Quran ada, dalam hadis pun ada. Tapi dalam Quran dia tak sebut 10. Dalam hadis sebut 10 tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar, salah satunya ada dalam surah An-Namli ini. Agak-agak apa dia? Sebab tu tuan-tuan pun ada Quran terjemahan. Tuan ada Quran buka, okeylah. Kalau kita buka pada ayat nombor 82. 82 ni, tuan-tuan akan menemui kisah. Nanti kita akan jumpa nanti kiamat dia nak berlaku. Maksudnya kiamat, tanda besar kiamat belum lagi berlaku. Tapi salah satu tanda dia dalam surah An-Namli ayat nombor 82 ni adalah seekor binatang yang dia akan berkata-kata. Ada seekor binatang dabbah, dia akan keluar daripada bumi
dan dia akan bercakap. Allah bagi tahu. Rujuk ayat nombor 82. Pada kumpulan ayat yang hujung suratul Namli ni, Allah Ta'ala mengatakan, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. Binatang tu dia keluar. Cuma para ulama hadis atau para ulama tafsir, mereka tidak dapat menentukan binatang tu sebenarnya apa. Wallahu ta'ala alam. Walaupun pendapat banyak, kita tak tahu binatang yang bercakap tu tapi dia besar, apa dia tak tahu. Bahkan di mana dia akan keluar, di bumi mana. Kebanyakan para ulama hadis mengatakan dia akan keluar di bumi Makkahul Mukarramah. Ada mengatakan dia akan keluar di Masjidil Haram. Ada mengatakan dia akan keluar dekat gunung yang ada di kawasan Mekah. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang pasti, kalau binatang ni keluar daripada bumi, macam ayat nombor 82, masa tu dah tak ada candah. Habislah peluang. Untuk apa? Untuk beriman dan bersyukur. Jadi Allah tutup ayat 82 sampai 93 ni tentang tanda-tanda kiamat itu datang macam mana, dan jika dia datang, bagaimana huru haranya. Maka habislah suratul Namli bagi juzuk yang ke-20. Kita lanjutkan seterusnya. Okey, tapi sebelum tu, sebelum kita masuk kepada suratul Qasas, kalau kita lihat pada penutup surah An-Namli, tuan-tuan akan dapati penutup ini sebenarnya selari dengan tujuan surah. Yang mana tujuan surah An-Namli adalah mengajak kita menjadi insan yang bersyukur kepada Allah dengan mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Penutup surah An-Namli, Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Jadi Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu dapat mengetahui, dan Allah memberi pesanan. Apa yang manusia buat, Allah tidak pernah tidak tahu. Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu lakukan. Maka habislah penutup suratul Namli. Jadi kita pergi kepada suratul Qasas. Bersedia dah tuan-tuan untuk kita pergi kepada suratul Al-Qasas? Okey, suratul Qasas, siapa yang ada mengikuti kelas pada petang tadi, alhamdulillah, kita memang dah belajar tentang penamaan suratul Qasas. Apa makna Al-Qasas? Al-Qasas maknanya adalah kisah-kisah. Okey, ayat 1 sampai 8. Okey, kita lihat terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan surah Al-Qasas ini, yang siapa yang dia akan masuk, dia nak sampai kepada juzuk yang ke-20, dia buka suratul Qasas pada muka surat nombor 385, dia buka, dia dah masuk suratul Qasas. Jadi sebelum dia nak baca ayat-ayat tu, kalau dia ikuti pengisian pada malam ini, dia tengok balik nota yang dia catat, dia tengok apa suratul Qasas ni. Okey, yang pertama, ingat, saya dah ajar pada tuan, masih ingat lagi, kena tengok dulu. Surah Qasas ni surah Makiyah ke surah Madaniyah? Dia buka-buka, dia tengok, surah ni surah Makiyah. Kalau surah ni Makiyah, mesti ada 3 tema dalam tu. Tema apa? Cerita tentang ketuhanan, cerita tentang hari kiamat, cerita pasal kerasulan. Itu sudah pasti. Lepas tu, dia tahu pula, surah Al-Qasas ni yang kita dapat belajar, tujuan dia apa? Kita tengok tujuan surah Al-Qasas. Tujuan surah Al-Qasas ni adalah Allah Ta'ala nak bayanun, Allah Ta'ala nak terangkan, Allah Ta'ala nak jelaskan bahawa Allah itu sahaja yang ada kuasa untuk memutuskan, menetapkan segala perkara yang ada dekat dunia ni, apatah lagi di hari akhirat, dan
segala apa yang Allah nak buat, maka ia pasti akan terlaksana. Itu tujuan surah dia. Tapi kita tak buka lagi, kita tak baca lagi pada ayat pertama tu. Tapi kalau kita dah tahu tujuan tadi, maka kita membuka minda kita, kita buka, kita lapang dada kita, kita bersedia untuk melihat 88 ayat ni sebenarnya Allah Taala nak tambah upgrade kita punya keyakinan iman kita bahawasanya apa yang berlaku dekat dunia ni, yang berlaku di akhirat nanti, semua itu berada di tangan Allah. Allah boleh tentukan apa yang dia nak buat. Dia boleh buat sesuka hati dia. Sebab kuasa itu ada pada Allah. Dan Allah Ta'ala kalau dia nak buat sesuatu, dia akan laksanakan. Dia pasti akan terlaksana. Okey. Untuk kita memahami tujuan surah ini sebegini, kita lihat dulu pada sinopsis dengan kita merujuk kepada muqaddimah surah ataupun pendahuluan surah ataupun pembukaan surah. Kita baca je suratul Qasas ni, kita jumpalah pembukaan surah pada kumpulan ayat 1 sampai 6 ni, kita baca, kita akan jumpa kisah apa. Tengok ya. Kalau kita baca dalam surah Al-Qasas, ni dipanggil muqaddimah dia. Kita baca ayat 1 sampai 6, kita akan jumpa tajuknya cerita tentang Allah Ta'ala berkehendak. Ingat ya, kan tadi ayat ni kan, Allah Ta'ala kalau dia nak berkehendak, dia nak buat apa-apa, pasti terlaksana. Jadi dekat muqaddimah surah Al-Qasas ni, Allah Ta'ala kata dia nak tolong Nabi Musa dan dia nak tolong Bani Israel. Jadi kalau Allah kata dia nak tolong, dia tolong tak? Dia pasti boleh tolong. Sudah pasti dia boleh tolong. Maka dekat ayat 1 sampai 6, kita jumpa maklumat itu. Jadi kita pun tengok contoh. Okey? Kita pun buka ayat nombor, saya terus pergi ayat nombor 3 lah. Okey, sebab kita nak ringkaskan, nak baca 1 sampai 6 nanti tak habis pula belajar sinopsis dia. Tapi tuan-tuan dah belajar, setiap kali kita masuk kepada sinopsis surah, kena tengok pada pembukaan surah dulu. Jadi kalau kita buka pada pembukaan surah, kita akan jumpa contohnya ayat 3. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, Natslu alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Allah Ta'ala kata, kami bacakan, kami sampaikan kepada engkau Muhammad sebahagian daripada cerita kisah Musa dengan kisah Fir'aun dengan keterangan yang benar. Yang kami cerita ni dia adalah fakta yang benar bagi orang beriman. Okey, lepas tu apa lagi Allah cerita? Kita terus pergi ayat nombor 4. Jadi waktu kita baca pada ayat nombor 4 tu, inilah kehendak Allah. Tengok Allah Ta'ala kata. Yang ni Allah Ta'ala cerita dulu tentang Fir'aun. Jadi tuan-tuan boleh baca pada ayat nombor 4 ni, saya tak perlu baca. Cukuplah kita lampirkan ayat ini, yang ini adalah cerita tentang kezaliman Fir'aun. Dia melampaui batas. Dia pisah-pisahkan pula, okey ini Bani Israel, ini gini-gini, ini hamba dan sebagainya. Lepas tu dia bunuh anak-anak lelaki, dia biarkan anak perempuan tu hidup. Lepas tu dia termasuk orang buat kerosakan. Firaun duduk di zaman dia, dia ingat, dia ada kuasa, segala-galanya pada tangan dia. Tiba-tiba pada ayat yang ke-5, Allah Ta'ala cakap dia nak buat sesuatu. Allah kalau dia kendak nak buat sesuatu, dia boleh buat. Dia boleh buat. Tapi kita tengok dulu ayat dia. Jadi ayatnya Allah Ta'ala kata apa? Wa nuridu an namunnu 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Kalau kita baca ayat tu Allah kata wa nuridu. Allah Ta'ala kata kami hendak. Kalau Allah kata dia hendak, akan terlaksana tak? Ya, of course, pasti akan terlaksana. Jadi apa yang Allah kendak nak buat? Apa Allah nak buat apa ni? Allah Ta'ala kata, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Allah Ta'ala kata, kami hendak membantu kepada orang yang tertindas di negeri itu. Negeri apa? Negeri Mesir. Lepas tu Allah nak buat apa lagi pada mereka ni? Allah berkehendak nak buat apa? Allah kata, wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Allah Ta'ala kata apa? Kami hendak jadikan mereka ini sebagai pemimpin-pemimpin dan kami hendak menjadikan mereka ini sebagai perwaris. Maksudnya mereka akan dapat mewarisi bumi Mesir itu. Tengok Allah berkehendak.
Kita baca ayat-ayat awal-awal surah Al-Qasas ni, kita jumpa ayat dia. Wih, Allah Ta'ala kata dia nak buatlah, dia nak buatlah. Tapi kalau Allah kata dia nak buat, dia pasti akan buat tak? Dia pasti terlaksanakan? Ya. Sebab apa? Sebab dia tu berkuasa, segala hukuman di tangan dia, segala takdir di tangan dia. Lepas tu Allah Ta'ala sebut pada ayat nombor 6. Apa lagi Allah nak buat? Jadi Allah kata, وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Kami hendak memberikan mereka itu kedudukan yang kukuh dekat Mesir itu. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Dalam masa sama Allah nak buat apa? Allah nak memperlihatkan kepada Fir'aun. Allah nak memperlihatkan kepada Haman dan juga kepada tentera-tentera mereka apa yang mereka takutkan selama ini, yang mereka cari anak-anak lelaki itu dibunuh. Rupa-rupanya yang mereka takut selama ini telah terbukti. Macam mana mereka tak boleh jumpa anak lelaki itu iaitu Musa? Kan? Kenapa? Kerana sesuatu yang berlaku itu, ia ada di tangan Allahu Azza wa Jalla. Apa selama ni mereka bimbang, dianya terjadi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mentakdirkan untuk dia jadi, buatlah apa yang mereka nak buat. Tetapi kalau Allah Ta'ala kata tak berjaya, tak berjayalah. Jadi kalau kita baca pada pembukaan muqaddimah ni kan, kita baca pada muqaddimah ayat 1 sampai 6 ni, tuan-tuan akan dapati sebelum kita pergi ayat 7, ayat berikutnya kita akan berfikirlah kan, kita berfikir tentang jadi daripada pembukaan tu, sesuai tak kalau kita katakan tujuan surah dia begini? Tujuan surah dia. Ya, sangat sesuai lah. Sebab pada pembukaan dia macam tu. Jadi untuk mantapkan lagi pengetahuan kita tentang tujuan surahnya sebegini, kan, daripada kita tengok mukadimah tadi, jom kita lihat pada sinopsis secara keseluruhan surah Al-Qasas. Tapi saya tak baca semualah. Saya tak baca semua, tapi saya nak kita fokus kepada beberapa maklumat dekat Al-Qasas. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar nama surah Al-Qasas, kalau saya tanyalah, kenapa surah Al-Qasas tu dinamakan Al-Qasas? Kenapa surah tu dinamakan kisah-kisah? Ada kisah siapa? Kisah apa yang menyebabkan surah tu namanya surah Al-Kisah-Kisah? Sebenarnya, jawapan dia ada dekat yang nombor 6 ni. Kisah siapa antaranya? Kisah Fir'aun, kisah siapa? Kisah Haman, ada kisah siapa lagi? Termasuklah kisah Musa. Daripada kisah Musa tu, maka lahirlah surah itu nama Al-Qasas, kisah. Okey, kita lanjutkan dengan sinopsis surah ya. Okey. Sinopsis surah inilah bukti yang terbuktilah dah memang terjadi dah. Allah Ta'ala ni, di tangannya Allah Ta'ala ni berkuasa dalam menentukan sesuatu itu dia nak buat macam mana. Allah je yang boleh buat. Maka contohnya, kalau kita baca ayat 7 sampai 13, ini semua kisah Nabi Musa panjang ni ya. Ayat 7 sampai ayat nombor 13 tu, yang ni saya sebut secara ringkas lah. Kisah Musa ni sebenarnya dia tamat sampai ayat ni. Dia sampai ayat nombor 43. Daripada ayat 7 sampai ayat nombor 43 kisah Musa lah. Sebab itu ada di kalangan para ulama, mereka menamakan surah Al-Qasas juga dengan nama surah Musa. Kenapa? Kerana surah Al-Qasas ni sebenarnya sebab kisah Musa lah menjadi nama itu dengan nama surah kisah-kisah. Kisah-kisah siapa? Cerita-cerita siapa? Kisah Musa. Kisah Musa ni dia ada pelbagai fasa. Kalau kita baca ayat 7 sampai 13, cerita yang dia lahir, yang tentera masa zaman tu nak bunuh anak-anak lelaki. Tapi kisah Musa ni terselamat sebab mak dia letak anaknya dalam peti kayu.
Lepas tu peti kayu tu diletakkan, dibiar hanyut di bawah sungai Nil. Kemudian sampai masuk kepada istana. Akhirnya, hmm, Firaun yang nak bunuh budak lelaki, rupa-rupanya budak yang dia jaga dekat dalam, yang dia jaga, yang dibesarkan itu, itulah yang akan jadi musuh dia. Macam mana boleh mereka tak tahu? Jawapannya adalah Allah yang telah aturkan. Itulah tujuan surah. Lepas tu, tuan baca ayat 14 sampai ayat nombor 14 sampai 19 ni, Allah Taala cerita umur Musa ketika dia dah dewasa. Allah bagi dia ilmu, Allah bagi dia hikmah, dan pada kumpulan ayat 14 dan 19 ni, tuan saya sebut ringkasan saja. Tapi kerja tuan-tuan, tugas tuan-tuan lah pergi tengok ayat 14 ni apa, 15 ni apa, 16 tu apa, 17 tu apa. Okey, kalau tuan-tuan baca dekat kumpulan ayat ini, tuan-tuan akan jumpa kisah Nabi Musa yang dia tumbuk. Ada seorang yang bergaduh, ada dua orang bergaduh, seorang itu Bani Israel, seorang lagi orang Firaun, orang penduduk Mesir, maka dia tumbuk yang penduduk Mesir tu, maka mati. Maka telah heboh di istana, maka dia diancam untuk bunuh. Itu yang ayat 20 sampai 28, Nabi Allah Musa dia membawa diri pergi ke Madian, jauh daripada bumi Mesir. Akhirnya dekat situ ceritanya dia berkahwin. Kita kena tengok ayat 20 sampai 28 tu, ayat dia satu persatu. Ya, yang dia kahwin, dia mas kahwinnya, dia duduk dengan bapa mentua dia selama 10 tahun. Lepas 10 tahun tu, dia balik semula kat Mesir. Dia balik dekat Mesir, tempat Nabi Musa dilahirkan tu. Tapi masa tu Firaun masih ada lagi. Maka, waktu on the way dia balik Mesir tu, dia dapat wahyu, perintah dari Allah, itu di Gunung Tursina. Ayat 29 sampai 32. Kemudian dia buat apa? Dia pergilah jumpa Firaun, membawa Nabi Allah Harun pada ayat 33 sampai ayat nombor 42. Sampai ayat tu, habislah cerita kisah Nabi Allah Musa dan Allah tenggelamkan Firaun dan sebagainya. Kemudian barulah Allah Ta'ala kembali ayat itu menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat 43 sampai 47. Kenapa Nabi Musa ni Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad, dia tak pernah hidup pada zaman Musa. Macam mana Nabi tahu? Apabila Nabi SAW mengetahui kisah Nabi Musa secara detail, kan daripada dilahir, kan? Siapa bagi tahu Nabi Muhammad kisah Musa ni? Allah bagi tahu. Macam kita lah. Macam mana kita tahu kisah Nabi Musa ketika dia lahir? Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Siapa yang dapat wahyu Quran? Nabi SAW. Jadi kalau Nabi ini dia dapat wahyu Quran, dalam Quran itu ada kisah Nabi Musa, bermakna Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu tuan-tuan bacalah pada ringkasan ayat ini. Okey, saya telah nyatakan. Kita terus pergi kepada, dia panjang cerita dia. Tuan-tuan baca, okey. Pada kumpulan ayat, jadi saya tak perlulah nak baca satu persatu. Yang kita nak fokus dekat mana? Kita terus pergi kepada ayat 76 sampai 82. Rupa-rupanya, tak habis lagi kisah Fir'aun tadi, Allah Ta'ala mengingatkan pula kisah Qarun. Kenapa kisah Qarun ni, dia tak termasuk pada dalam cerita yang Fir'aun tadi? Sebab apa? Sebab Qarun ni dia bukan penduduk asal, Qarun ni dia bukan daripada kumpulan Fir'aun. Qarun ni sebenarnya dia adalah Bani Israel. Tapi dia kaya. Maknanya dia daripada kumpulan Nabi Allah Musa. Dia kaya. Macam-macam orang bagi nasihat dekat dia. Akhirnya jadi apa? Tengok pada ayat 76 sampai 82. Itu yang bumi telah, bumi terbelah. Dia dimasuk di dalam tanah bersama dengan rumah-rumahnya, dengan harta-harta dia sekali. Sampailah kepada zaman kita, kita namakan dia harta apa? Harta Karun. Sebenarnya harta Qarun. Kemudian pada ayat 83
sampai 84 ini kita dah masuk kepada penutup kepada suratul Qasas. Allah cerita tentang berapa ganjaran orang buat kebaikan. Kita boleh baca pada ayat 83 sampai 84, tapi kita nak fokus pada ayat nombor 84. 84 ni pasal apa? 84 ni penutup surah. Kita akan jumpa Allah Ta'ala janji kepada Nabi Muhammad SAW untuk Allah bagi kemenangan. Belum lagi ni. Kita masuk bukan 84. Penutup dia dekat ayat 85, 88. Maafkan saya. Ayat 85 sampai 88. Dekat sini, dekat penutup surah ni, Allah Ta'ala janji bahawa Nabi Muhammad dia akan dapat balik semula nanti masuk bumi Mekah. Kita tengok ayat dia. Tengok ayat dia dulu. Kita tengok pada ayat nombor 85 ni. Allah Ta'ala kata, Innal ladhi farada alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Ma'ad ni sebenarnya adalah salah satu nama Mekah. Ma'ad. Jadi, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah yang telah wajibkan kepada engkau Al-Quran, kata Allah, ialah Allah berhak nak wajibkan. Batu tujuan surah tadi, ketentuan, hukuman tu hanya pada Allah je. Jadi Allah wajibkan Quran ini, lepas tu Allah Ta'ala kata, sudah pasti akan mengembalikan engkau ke tempat engkau cintai. Ini kan kehendak Allah kan? Allah Ta'ala kata dia nak kembalikan semula Nabi Muhammad ini kepada tempat yang engkau cintai. Tempat yang Nabi cintai itu apa? Tanah air dia, iaitu Makkatul Mukarramah. Nabi kan kita tahu dia dihalau daripada bumi Mekah, terpaksa berhijrah. Tapi pada ayat ni Allah bagi tahu dah. One day, Nabi akan kembali semula masuk ke tempat tanah tumpah. Kita panggil apa? Di sini cintaku bermula. Maksudnya kita apa? Tanah air kan? Mekah. Nabi sangat rindu kat bumi Mekah. Walaupun dia membangun bumi Madinah kan, tapi tempat kampung dia kan, tempat lahir dia Allah janji. Jadi kalau kita baca ayat penghujung ni, dia sama tak macam ayat pembukaan tadi? Kalau ayat pembukaan tadi Allah janji nak tolong Musa kan? Allah janji nak tolong Bani Israel kan? Allah Ta'ala dah buat ke belum? Ya, telah terbukti, telah berlaku Allah buat. Tapi pada penutup ni sama juga. Allah Ta'ala kata dia nak tolong Nabi Muhammad SAW. Allah nak kembalikan Nabi ke tempat yang dia cintai. Maka telah terbukti tak? Ya, Nabi dapat balik Nabi membuka Fatuhul Mekah. Allah janji. Jadi kalau kita tengok kepada penutup, kita lihat pada satu lagi ayat, yang ayat ni Allah Ta'ala menyuruh, kalau kita tahu segala ketentuan, kuasa, ketetapan, kehendak tu hanya pada Allah, maka kena buat apa? Penutup bagi tahu, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajha. Jadi Allah Ta'ala kata pada penutup. Penutup ni fungsi dia untuk mengukuhkan, nak buat kesimpulan dia, dia macam penutup dia, masih lagi, dia mengukuhkan lagi tentang tujuan surah tadi adalah untuk apa? Jangan engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama dengan Allah. Yang mana Allah tu tiada Tuhan melainkan dia. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu, dia ada kuasa apa? Allah Ta'ala kata nanti setiap sesuatu semua akan binasa. Melainkan Allah dia tidak akan binasa. Ini Allah Ta'ala cerita nanti. Allah Ta'ala akan buat hari kiamat ni akan datang. Dunia akan binasa. Allah Ta'ala dia berkehendak dia akan buat tak terlaksana. Ya dia akan terlaksana. Lepas tu Allah Ta'ala kata nanti di hari akhirat. Siapa yang ada keputusan? Siapa yang pegang hukum? Allah Ta'ala kata lahul hukmu. Dia mempunyai kuasa untuk memutuskan segala hukum, wa ilaihi turja'un. Kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Jadi kalau kita amati pada penutup, tengok ayat nombor 85, terus pergi kepada ayat nombor 88 lah. Okey, ini penutup. Sebab penutup tadi kita kata 85 sampai 88, maka kita dapati selari tak penutup ini
Sebenarnya tujuan surah tadi yang dia tengok pada ayat. Jadi kalau kita tengok pada tujuan surah surah apa surah Al-Qasas ini, kita dapati bahawasanya apa? Memang benar. Tujuan surah ini Allah Ta'ala nak tunjuk dia boleh buat apa yang dia nak buat. Kan seperti mana dia telah buktikan dengan Allah Ta'ala menolong Nabi Musa terselamat daripada dibunuh ketika kecil. Sampailah dia boleh mengalahkan Fir'aun. Macam-macam Fir'aun nak buat pada dia. Tapi semuanya tak jadi. Sebab apa? Kuasa untuk menjadikan sesuatu itu adalah Allah. Oleh kerana itu, Allah itu layak untuk disembah. Oleh masa yang sama, kalau Allah Ta'ala kata dia nak laksanakan sesuatu, pasti perkara itu boleh terlaksana seperti mana Allah Ta'ala kata pada penutup dalam surah Al-Qasas ini. Allah Ta'ala nak kembalikan Nabi masuk ke bumi Mekah dan Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Allah Ta'ala ini mempunyai segala hukum di hari akhirat nanti. Maka tamatlah surah Al-Qasas bagi juzuk yang ke-20. Kita tinggal sedikit lagi pada surah Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat nombor 45 daripada 96 ayat kan surah Al-Ankabut. Okey. Untuk memasuki kepada suratul Ankabut, kita lihat terlebih dahulu pada tujuan surah. Apa tujuan sebenarnya surah Al-Ankabut ini? Kalau kita baca nanti waktu kita khatam, kita akan sambung lagi baca walaupun dah khatam, setiap hari kita baca. Tujuan surah Al-Ankabut ni untuk apa? Allah Ta'ala nak ajak kita. Allah Ta'ala nak bimbing kita. Allah Ta'ala nak suruh kita supaya kita ada iman yang mantap. Iman yang teguh. Ketika mana kita menerima mana-mana cobaan, mana-mana ujian. Itulah surah Al-Ankabut. Sebab itu kita juga biasa dengar, oh surah Al-Ankabut ni surah ujian. Ya, benar. Surah Al-Ankabut ni adalah surah yang menceritakan tentang ujian. Kita akan buktikan ujian apa. Jadi maknanya waktu kita baca Al-Ankabut ni, walaupun kita tak faham lagi ayat dia kan, kita tak buka lagi ayat pertama pun. Kita tengok pada tujuan surah, oh surah ni nanti dia akan train kita. Surah ni dia akan bimbing kita. Kalau selama ni kita kurang sabar, surah ni akan menambahkan kita menjadi sabar. Iman kita kena teguh. Apa-apa pun berlaku, iman kena jaga. Iman kena teguh. Itulah surah Al-Ankabut. Okey. Nak tahu dengan lebih lanjut tentang tujuan surahnya sebegini, seperti biasa, kita kena tengok pada muqaddimah. Kalau kita buka pada pembukaan surah Al-Ankabut, kita jumpa tentang perkataan ujian. Okey. Contoh, Allah Ta'ala sebut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, tengok ini ayat mula-mula je. Jadi kita baca ayat mula-mula muqaddimah ni, seperti yang kita dah ajarkan, tentang ikut setiap kali kan, sinopsis kan. Jangan abaikan muqaddimah surah. Pembukaan surah. Kan selama ni kita cari apalah surah-surah ni dia nak cakap apa, dia nak bagi pesanan apa, nasihat apa. Rupa-rupanya pesanan itu ada dinyatakan pada permulaan surah. Jadi kita buka surah Al-Ankabut ni, kita jumpa Allah Ta'ala kata apa? Hey manusia, Allah Ta'ala kata, oh engkau sangka engkau boleh cakap engkau beriman tapi kau belum lagi diuji? Kan? Jadi kita baca ayat ni, kenapa pula Allah Ta'ala cakap macam ni? Kan kita nak tadabbur kan? Jadi kita berinteraksi dengan Allah. Jadi Allah Ta'ala pun kata pada kita. Jadi kalau saya nama Yusuf, jadi kasi baca ayat 2 ni, manusia tu saya lah. Jadi Allah Ta'ala kata, hey Yusuf, apa kau sangka kau boleh cakap kau beriman, kau boleh mengaku kau beriman sedangkan kau belum lagi diuji? Itulah cara tadabbur. Jadi kita kena anggap bahawa ayat itu Allah kata pada kita. Bukan kata untuk orang dulu. Dia untuk kita. Jadi kalau kita baca ayat ni, oh, maksud dia aku tak layak lah. Maksudnya kita tak layak untuk kata kita beriman kalau kita belum lalui ujian lagi. Okey.
Kenapa saya bulatkan perkataan yuftanun? Perkataan yuftanun itulah menunjuk kepada perkataan fitnah. Dalam surah Al-Ankabut ni, antara ciri-ciri khusus surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala banyak menggunakan perkataan fitnah, fitnah, fitnah. Fitnah ni diambil daripada root word dia, fatanun. Huruf fatana tu, fitnah tu diulang sebanyak 3 kali. Yang pertama pada ayat nombor 2. Fitnah bermakna ujian dan cobaan. Lepas tu kita buka pula ayat nombor 3. Ada lagi pasal ujian ni. Allah Ta'ala kata apa? وَلَقَدْ فَتَنَّا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah Ta'ala kata, hei manusia, kita baca tadi kan? Allah Ta'ala kata, sesungguhnya bukan kau je yang akan diuji, kata Allah. Orang dulu-dulu ni kami dah uji dah mereka. Lepas tu Allah bagi tahu, kenapa semua manusia ni perlu diuji? Allah Ta'ala kata, فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Allah Ta'ala kata, aku nak menguji itu, aku nak tengok, kata Allah. Aku nak tahu siapa yang sebenar-benarnya dia beriman dan siapa sebenar-sebenarnya dia ni sebenarnya dia tak beriman pun. Dia seorang yang berdusta. Jadi kalau kita baca ayat 2 dan 3 ni sebenarnya fokus tentang apa? Fokus tentang ujian. Jadi, kalau kita cerita pasal ujian, kita kena buat apa? Itulah tujuan surah tadi tu. Apabila kita akan lalui ujian. Sebab Tuhan kata, kita memang akan diuji. Kan? Tapi ketika kita diuji, tujuan surah Al-Ankabut, dia membimbing kita supaya apa? Kau teguh iman kau. Kau teguh iman ketika mana engkau menerima ujian. Tapi kita tak jumpa lagi bentuk-bentuk ujian dia apa. Tapi pada pembukaan, kita dah tahu dah. Oh, surah ni cerita nanti pasal ujian ni. Aku kena tabah, kena teguh, kena jadi iman. Apa pun berlaku, iman kena jaga. Ketika dilanda, ketika ditimpa ujian. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, satu lagi maklumat yang boleh kita nak kuatkan tujuan surah tadi, okey tuan-tuan tulis. Okey, dalam surah Al-Ankabut ni, Allah banyak, bukan surah terbanyak lah, surah lain pun ada banyak juga, tapi di antara yang terbanyak, yang menggunakan perkataan jahada, jihad-jihad. Jahada ni dia perkataan merujuk kepada sungguh-sungguh. Kan orang berjihad kena sungguh-sungguh, kena buat betul-betul, bukan main-main. Tu jihad. Allah Ta'ala ulang. Contoh. Ini ayat ni saya tak tulis nombor, tapi kita tulis nombor. Ayat yang ke-6 ni. Ayat permulaan lagi ni. Tapi Allah ada sebut tentang jihad. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Allah Ta'ala kata, siapa yang berjihad, dia bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya dia berjihad, dia sungguh-sungguh itu adalah untuk kebaikan diri dia. Maknanya, kalau kita gabungkan maklumat ujian tadi dengan bersungguh-sungguh ni, kita dapat apa? Apa kesimpulan dia? Makna dia, waktu kita ditimpa ujian itu, iman kita kena teguh dan kita kena betul-betul lalui ujian tu. Sungguh-sungguh, jangan putus asa. Tempuh dia, lalu dia dengan menjaga iman. Okay, kalau tuan-tuan nak cari ayat lain dalam surah Al-Ankabut, dia ada guna perkataan jahada tu, kan? Tuan-tuan boleh jumpa pada ayat nombor 8, tuan-tuan boleh jumpa pada ayat nombor 69. Nombor 8 dengan nombor 69. Sebab tu saya kata, kena apa? Kena banyak mencatat. Okey, satu lagi. Perkataan fitnah, okey, satu lagi, dia ada 3 semua sekali dalam surah Al-Ankabut, satu lagi dekat mana? Tuan-tuan tulis. Ayat nombor 10. Ayat nombor 10, tetap akan jumpa lagi sekali perkataan ujian. Ini bermakna surah Al-Ankabut adalah surah yang menekankan tentang sabar, iman jaga dan sungguh-sungguh kita menghadapi ujian tersebut. Tapi Allah tak sebut lagi apa ujian dia. Apa ujian ini? Apa ujian dia? Sebab dia baru muqaddimah. Jadi masuk kepada isi dia. Maka kita pergi pada sinopsis. Ini tadi muqaddimah, saya dah sebut tadi. Ayat 1 sampai 7 kan. Nak tahu ujian dia apa? Kita akan jumpa pada ayat 8 sampai 40. Panjang dia. Kita dah masuk malam ke-20 ni, tuan-tuan kena sungguh-sungguh. Kalau sebelum ni, mungkin saya senaraikan. 8 sampai 40 saya buat pecahan-pecahan.
Tapi bermula malam yang ke-20, kita kena sungguh-sungguh lagi ya. Kita kena ada jihad. Sebab kita dah masuk surah apa? Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut apa? Ujian. Ujian. Jadi ujian dia apa? Jangan patah semangat. Belajar Quran, jangan patah semangat. Minta pada Allah, kuatkan semangat. Jangan sampai termiss kelas. Macam tu. Kuatkan semangat. Tapi ada ujian. Teguhkan iman tu. Jadi ujian yang tuan-tuan kena tempuh, nanti tuan-tuan cari ya. Dekat ayat nombor 8 dan 40 ni, tuan-tuan akan jumpa apakah bentuk-bentuk ujian. Tetapi ujian dekat sini, semua ujian yang datang daripada orang-orang yang menentang. Daripada orang yang batil. Daripada orang yang menentang Islam. Yang menentang iman. Itu dekat ayat 8 hingga 40. Ada panjang ayat dia. Okey. Nak saya sebut jugalah ke macam mana? Tengok waktu jap. Dah suku? Tak apa. Nanti tuan-tuan cari ya. Apakah bentuk ujian. Tapi saya sebut satu je. Okey, satu je. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat nombor 8, ujian yang pertama yang Allah sebut dekat ayat nombor 8 tu ujian apa? Ujian kalau ada mak dan ayah yang dia masih lagi belum Islam, tapi dia ajak anak dia tukar agama. Tuan-tuan baca pada ayat nombor 8 dalam surah Al-Ankabut. Ini saya sebut satu contoh daripada bentuk-bentuk ujian. Pada ayat nombor 8. Buka ayat nombor 8 tu. Bunyi ayat 8 tu macam mana? Kita jumpa perkataan wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tengok. Allah Ta'ala, bijaksananya Allah Ta'ala tunjukkan satu ujian yang berat. Ujian berat tu apa? Ujian mak ayah tahu. Siapa tak sayang mak ayah? Tapi mak ayah ni ujian dia apa? Dia ajak kita supaya tukar agama. Yang ni kalau memang mak ayah dia bukan Islam lah. So dia ajak anak dia. Kalau kau sayang dekat mama, kau tak payahlah masuk Islam. Enggak. Dia ajak tu bukan sikit-sikit tuan-tuan. Allah guna perkataan apa? Jahadaka. Dia sungguh-sungguh ajak anak dia. So kita ni kalau bertembung dengan pendapat mak ayah, kesian tu kan. Kita kalau orang lain tak apa lagi. Tapi mak ayah ni macam, macam mana ni, kesian pula mak ayah ni, kesian pula, sedih dia. Tapi Quran kata apa? Allah Ta'ala kata apa? Fala tuti'huma. Tuhan kata, jangan kau taati kedua ni. Dia. Maknanya Allah Ta'ala kata apa? Itulah tujuan surah tadi. Teguh iman tu. Kalau kamu menghadapi ujian, kau teguh iman tu. Bagi kita apa? Mak dan ayah. Contoh kan. Saya tetap iman saya teguh, saya tak akan dengar cakap mak dan ayah. Walaupun mak ayah saya sayang sekali macam mana sekalipun, tapi saya lebih menyayangi Allah dan Rasul. Sebab tu surah Al-Kabut ni mengajar kita. Tuan-tuan baca ayat nombor 8 ya. Tolong baca ayat nombor 8. Tuan-tuan tengok pada macam mana ujian yang Allah akan hantar. Pada perkataan jahadah tu sungguh-sungguh orang yang nak uji itu. Dan Allah pesan apa? Fala tuti'huma. Lepas tu tuan-tuan bacalah pada bentuk-bentuk ujian yang lain pada ayat nombor 8 sampai 40. Kalau tuan baca ayat nombor 8 sampai 40 tu, tuan akan jumpa kisah ujian Nabi-Nabi yang terdahulu. Mereka hadapi ujian apa? Saya dah bagi dah dia punya tip dia. Nanti cari ya, senaraikan. Kemudian pada ayat 41 sampai 55, setelah Allah Ta'ala cerita tentang apa ujian yang dihadapi, lepas tu tentang bagaimana umat-umat yang dia tak tahan ujian tadi, ataupun ni cerita tentang orang yang memberi ujian pula. Bukan pada orang yang menerima ujian, orang yang telah mendatangkan ujian itu sendiri. Pada ayat nombor 41 sampai 55, Allah menceritakan apa balasan dia, apa hasil orang-orang yang telah menguji orang-orang yang beriman itu. Itu ayat 41 sampai 55. Dan pada ayat nombor 56 sampai ayat nombor 60 adalah pada penutup. Kita dah nak masuk kepada penutup surah Al-Ankabut. Tengok ya sekejap. Okey, penutup pada surah Al-Ankabut
pada ayat dia sebenarnya sampai ayat nombor dia sebenarnya sampai ayat nombor 69. Yang ni saya salah, bukan 60 tu, sebenarnya sampai 69. Tapi dia penutup. Tapi penutup tu kita tak bincang pada malam ni kerana penutup itu dia sudah berada pada juzuk yang ke-21. Tapi minta tolong betulkan 56 sampai 69. Bukan 60 tu, 69. Penutup. Dan dekat kumpulan ayat 41 sampai 55 ni pun sebenarnya kita dah masuk dah sebenarnya sedikit juzuk 21. Tapi tak apa. Sebab kita letak dalam kumpulan ayat. Jadi besok, malam berikutnya insya-Allah, pada juzuk 21, kita akan memulakan menceritakan tentang penutup surah Al-Ankabut bermula ayat nombor 56 sehingga ayat nombor 69. InsyaAllah kita akan bincang pada malam yang berikutnya. Juzuk nombor 21. Alhamdulillah, berjaya kita pada malam ini untuk kita membincangkan tentang sinopsis ringkas juzuk yang ke-20. Semoga Allah memberikan kita hidayah petunjuk untuk kita terus bersama-sama setiap malam sampailah kita khatam juzuk yang ke-30. InsyaAllah. Mohon rahmat dari Allah ya, minta Allah kuatkan untuk kita habis juzuk yang ke-30 insyaAllah. Jadi kita jumpa malam besok untuk juzuk yang ke-21. Cuma malam besok kita akan mula lewat sedikit. Mungkin kita mula pukul dalam 10.20 ya. Sebab saya bertugas tarawih. Tapi tempat tu dekat je, sempat saya kejar. Jadi kita mula lewat sikit lah. Mungkin dalam 10.20 ke ataupun 10.25 ke ya. Jadi tapi tu termasuk awal lah. Ya, moga-moga kita bertemu lagi insya-Allah di hari yang kemudian insya-Allah. Semoga Allah berkat kita pada malam ni, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala menerima usaha kita yang sedikit ni dan Allah memberikan kita lagi semangat. Allah bagikan kita lebih cinta lagi. Allah tanam kita cinta, minat untuk kita mendalami lagi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu caranya kita menggunakan pendekatan sinopsis ringkas 30 juzuk. Ada soalan tak? Okey. Ada yang tanya soalan ni. Saya minta admin tolong simpan soalan ni. Saya besok insya-Allah besok saya jawab soalan yang ditanya semalam. Saya lupa sebenarnya sebab semalam ada tanya pasal Su'banun tentang ular tu kan dengan tongkat tu. InsyaAllah saya akan jawab pada malam besok. Termasuklah soalan yang tanya tentang Nabi Musa kurang lidahnya lancar. Ya, betul. Memang lidahnya tidak lancar. Sebab tu dia memohon kepada bantuan Nabi Allah memohon bantuan kepada Nabi Allah Harun, diutuskan bersama dengan dia. Nanti insya-Allah besok saya kemukakan ayat dia ya. Saya kemukakan pada ayat dia. Tapi kalau saya sempat jawab okey, kejap ya. Kejap. Saya tengah ingatkan ayat dia. Ayat dia. Ayat dia. Nanti saya dapatkan ayat dia kalau ada nanti insya-Allah. Baik, saya akan jawab besok soalan Puan Mardiah ya. Okey, kita berhenti di sini. Kita jumpa insya-Allah pada malam berikutnya juzuk 21. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.